Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita bagi program Camp Bestari Solat SK Seksyen 18 Siri 2 2022 bagi tahap 2. Majlis diteruskan dengan ucapan kata-kata aluan daripada Puan Rafiah binti Basri selaku Guru Besar SK Seksyen 18. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha penolong-penolong kanan SK Seksyen 18, yang dihormati guru-guru SK Seksyen 18 serta yang dikasihi murid-murid SK Seksyen 18, muridku anakku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dan kali ini kita akan menjayakan bersama-sama program Camp Bestari Solat bagi peringkat Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 tahun 2021. Tahniah kita ucapkan kepada barisan jawatankuasa yang telah berusaha untuk menjayakan program ini dengan tema Solat Penjana Peribadi Unggul. Selari dengan tema tersebut, kita harapkan semua murid-murid SK Seksyen 18 dari tahun 1 hingga ke tahun 6 dan beragama Islam dapat menjadikan ibadah solat ini adalah kewajipan mereka dalam kehidupan seharian. Selari dengan tuntutan agama Islam kita, ibadah solat itu adalah tiang agama. Diharapkan murid-murid dapat menguasai tanggungjawab ini dengan sempurna dan menunaikannya tanpa culasnya. Akhir kata, saya Guru Besar SK Seksyen 18 merasmikan Camp Bestari Solat bagi peringkat Sekolah Kebangsaan Seksyen 18 tahun 2021 ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Guru Besar atas ucapan itu tadi. Murid-murid semua, sebentar lagi akan ditayangkan slot yang pertama, iaitu berkaitan dengan sujud sahwi dan doa kunut. Manakala slot yang kedua adalah berkaitan dengan solat jenazah. Kedua-dua slot ini murid perlu mendengar sehingga habis kerana selepas itu semua murid-murid perlu menjawab soalan kuis. Kuis ini juga dijalankan secara atas talian dan murid boleh menjawab hanya setelah habis kedua-dua slot ini ditayangkan. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan slot yang pertama iaitu sujud sahwi dan doa kunut yang akan diajar oleh moderator kita yang pertama iaitu Ustaz Luqman bin Rahim. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya kita terus kepada pelajaran kita pada hari ini iaitu doa kunut dan juga sujud sahwi. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid tahu apa itu doa kunut? Ya, doa kunut ialah doa yang dibaca ketika berada di dalam kita salat subuh. Dan ada ketikanya kita boleh diharuskan untuk melakukan doa kunut di dalam solat-solat yang lain. Baiklah, untuk hari ini muallim terus kepada solat subuh, iaitu doa kunut di dalam solat subuh. Doa kunut dibaca ketika kita bangun daripada rukuk dan i'tidal, kemudian kita mengangkat kedua tangan kita, kemudian kita membaca doa kunut sambil berdiri menghadap kiblat. Adik-adik dah hafal doa kunut? Baik. Kalau belum, ayuh bersama dengan muallim kita baca doa kunut, kita ulang dan kita hafal bersama-sama supaya kita dapat melaksanakan solat subuh dengan sesempurna mungkin. Baik, tanda tangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Baik. Lagi sekali mu'alif baca dengan perlahan-lahan. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma قضيت فإنك لا تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Baiklah. Sudah bersedia. Hari ini mu'alim akan bacakan terjemahannya pula. Allahumma hdini fi man hadait. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. Ataupun ya Allah, berikan hidayah kepadaku seperti mana yang telah Engkau berikan kepada mereka itu hidayah. Wa'afini fi man afait. Berikanlah aku kesihatan sebagaimana Engkau berikan kesihatan kepada mereka yang sihat. Wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani, dan Engkau peliharalah aku sebagaimana Engkau memelihara orang-orang yang Engkau peliharakan. Okey. Wa barik li fi ma a'tait. Berikanlah keberkatan seperti mana yang telah Engkau berikan kepada mereka yang Engkau berkati. Okey. Wa qini syarra ma qadait, dan selamatkanlah, hindarkanlah aku dari bahaya seperti orang yang telah Engkau tentukan. Wa fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang kena hukum. Wa innahu la yadhillu man walait. Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Wa la ya'izzu man adait. Dan tidak akan mulia mereka yang Engkau musuhi. Allah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau pimpin, orang yang Engkau jaga, orang yang Engkau tunjukkan jalan kebenaran. Bahkan tidak akan mulia wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia mereka yang memusuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan yang maha tinggi.
Tuhan kami, Tuhan yang maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadait. Maka bagimulah segala puji-pujian saat di atas apa yang telah engkau hukumkan, di atas apa yang telah engkau tetapkan. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami memohon kepadamu ya Allah keampunan, dan kepadamu kami memohon taubat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya dan kepada para ahli keluarganya. Bagus. Seterusnya kita beralih kepada topik yang kedua, iaitu sujud sahwi. Sujud sahwi ini bermaksudnya sujud kerana terlupa. Baik, sahwi di dalam bahasa Arab bermaksud terlupa. Baiklah murid-murid, sujud sahwi ini kita melakukannya tatkala kita terlupa. Kita terlupa untuk melakukan sunat ab'ad di dalam solat. Sujud sahwi dilakukan selepas solat tahiyat akhir dan sebelum salam. Kenapa kita melakukan sujud sahwi? Kerana kita melakukan sujud sahwi kerana kita tertinggal sunat ab'ad dalam solat. Apakah itu sunat ab'ad? Sunat ab'ad ialah hanya dua sahaja dalam solat, iaitu tahiyat awal dan juga tahiyat awal dan juga doa kunut. Baiklah murid-murid, ini ialah bacaan sujud sahwi yang betul. Boleh kamu dengar dan ikut muallim baca? Baiklah, kita baca bersama-sama. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, subhana, maha suci Allah, man la yanamu, yang tidak tidur, wa la yashu, dan tidak pula lupa. Okey, baiklah murid-murid, hari ini muallim akan tunjukkan cara untuk melakukan sujud sahwi dengan betul. Okey, kita kena ingat sujud sahwi kita lakukan selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, ya. Selepas tahiyat akhir dan sebelum salam. Macam mana? Contohnya macam ini. Untuk tahiyat akhir. Okey, kemudian kita baca at-tahiyat sampai habis innaka hamidum majid. Kemudian kita sujud dua kali. Okey, sujud Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ulang-ulang dua kali. Baca sekali tak apa, tapi kita nak baca tiga kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Namun duduk di antara dua sujud, kita boleh baca bacaan yang biasa kita baca ketika duduk di antara dua sujud yang lain, ya. Contohnya Waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Okey, kemudian kita sujud lagi sekali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Duduk tahiyat akhir balik, kemudian terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak perlu ulang bacaan tahiyat akhir. Terus kepada salam. Okey, saya harap awal semua jelas, ya. Baiklah murid-murid, hari ini muallim akan tunjukkan cara bagaimana doa kunut yang betul, ya, di dalam solat subuh. Okey, baik. Apabila kita telah rukuk, ini rakaat yang kedua, solat subuh rakaat yang kedua. Ya, rakaat kedua kita bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu.
Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kemudian kita akan angkat tangan dan teruskan bacaan doa qunut ya. Allahumma hdini fi man hadait wa anfini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikni fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka la taqdi wa la yuqda alait fa innahu la yadhillu man walait ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Dan jatuh dan kita terus sujud dan seterusnya sampai tahiyat akhir. Ya, saya harap murid-murid semua faham apa yang Muallim ajarkan ini. Terima kasih. Itu sahaja daripada Muallim. Kita berjumpa lagi di lain siaran. Muallim doakan kamu semua diberikan kesihatan dan Muallim doakan kamu juga sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruskan jaga kesihatan diri, patuhi SOP, kita mesti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda hebat, Anda berjaya, Anda mulia kerana Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Luqman atas penjelasan dan tata cara sujud sahwi dan doa kunut itu tadi. Seterusnya saya menjemput Ustaz Khasmuri bin Johari selaku moderator yang kedua dengan tajuk solat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini untuk program Camp Bestari Solat KBS Siri 2 SK Seksyen 18 Shah Alam untuk tahun 2021 ini. Jadi apa khabar semua murid-murid tahap 2? Ustaz doakan agar kamu semua sentiasa dalam keadaan sihat, gembira, ceria dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga di rumah. Untuk makluman semua pada hari ini Ustaz akan terangkan tentang apakah itu solat jenazah dan bagaimanakah cara-cara untuk menunaikan solat jenazah ini. Baik, tadi sebelum itu mari kita lihat paparan yang ingin Ustaz tunjukkan kepada kamu semua ya. Okey, baik ya. Kita mulakan dengan pengenalan solat jenazah. Apakah itu solat jenazah ya? Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang meninggal dunia. Maknanya di sini solat jenazah ini ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia ataupun yang telah menjadi mayat lah ya. Jadi solat ini hanya sah untuk orang Islam sahaja ya. Tidak sah untuk orang yang bukan Islam. Okey, baik. Dari segi hukumnya pula ialah hukum untuk solat jenazah ialah fardu kifayah. Fardu kifayah ini ialah bermaksud ialah satu kewajipan bagi sebahagian ataupun sekelompok umat Islam yang ada di satu tempat itu untuk melaksanakan solat jenazah ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Atau dengan makna yang lain, untuk kita fahami, sekiranya ada berlaku kematian di suatu tempat atau di suatu kampung, di suatu taman, di suatu
daerah atau negeri, maka perlu ada orang Islam, sekumpulan orang Islam yang perlu menguruskan jenazah tersebut, termasuklah menunaikan solat jenazah ke atas mayat tersebut. Jika tidak ada orang Islam yang melaksanakan solat jenazah ke atas mayat tersebut, maka satu tempat itu atau satu kampung itu, satu kawasan itu dikira berdosa. Jadi insya-Allah jadi setakat hari ini insya-Allah di tempat kita tidak berlakulah pengabaian terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Tetap ada orang yang akan melaksanakan solat jenazah ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Okey, baik. Cara melaksanakan solat jenazah ini ialah sunat dilakukan secara berjamaah dan sah juga jika secara bersendirian. Ini bermaksud bahawa solat secara bersendirian, maksudnya seorang saja solat untuk jenazah itu juga dikira sah, diterima. Okey, baik. Itu berkaitan dengan cara melaksanakan. Terusnya kita lihat kepada kedudukan imam dan makmum. Kalau kita lihat di sini kedudukan solat jenazah, imam dan makmum ni diduduk dalam keadaan rapat. Sebab apa rapat? Sebab dia tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Jadi kedudukan itu rapat. Manakala kedudukan mayat pula, kedudukan mayat dengan imam pula, kalau kita lihat di sini, bagi jenazah lelaki, letakkan kepalanya di sebelah kiri, imam dengan bahagian badannya di sebelah kanan imam. Manakala imam berdiri di bahagian kepalanya. Itu untuk jenazah lelaki. Untuk jenazah perempuan pula, letakkan kepala jenazah tadi di sebelah kanan imam. Manakala imam berdiri di bahagian punggung mayat tadi. Itu adalah kedudukan jenazah. Sama ada perbezaan antara jenazah lelaki dan juga jenazah perempuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada niat solat jenazah. Untuk niat solat jenazah ni dia ada beberapa kategori. Okey. Yang pertama, jika mayat itu adalah seorang lelaki dewasa, maka niatnya ialah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Ta'ala. Jika mayat itu adalah mayat perempuan dewasa, niatnya adalah seperti berikut. Usolli ala hadhil mayitati arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Ta'ala. Itu untuk jenazah lelaki perempuan dewasa. Kemudian jika jenazah itu adalah seorang kanak-kanak lelaki, niatnya juga ada beza sedikit dia. Niatnya seperti berikut. Usolli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Ta'ala. Manakala jika mayat itu adalah mayat kanak-kanak perempuan, niatnya pula adalah seperti berikut. Usolli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Ta'ala. Seterusnya kita beralih kepada kaifiat melaksanakan solat jenazah ataupun cara-cara melaksanakan solat jenazah. Okey, kita lihat pada cara-cara menunaikan solat jenazah ini. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Maksudnya berdiri betul lah seperti kita nak solat biasa solat fardu, berdiri bagi yang mampu. Kepada yang tidak mampu bolehlah solat secara duduk. Okey. Selepas itu kita pun berniat ketika takbiratul ihram niat dan takbiratul ihram seperti yang sudah Ustaz terangkan sebentar tadi. Keadaannya sama seperti kita nak solat biasa Okey, kemudian masih lagi dalam takbir yang pertama, kita
membaca Al-Fatihah. Selepas niat kita membaca Al-Fatihah daripada awal hingga akhir. Kemudian selepas membaca Al-Fatihah, kita angkat tangan untuk takbir yang kedua, Allahu Akbar. Untuk takbir yang kedua, kemudian kita membaca selawat ke atas Nabi Muhammad, Sekurang-kurangnya selawat tersebut ialah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sekurang-kurangnya lah. Ataupun yang terbaik kita baca selawat ketika kita duduk tayat akhir solat tu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang sebaik-baik selawat lah. Okey, baik. Selepas habis selawat, kita teruskan dengan takbir yang ketiga, ya. Allahu Akbar. Semasa dalam takbir yang ketiga ni kita berdoa untuk jenazah, ya. Berdoa untuk jenazah. Bagaimanakah doa tersebut, ya? Doa itu, okey, lihat doa ini. Doa itu, jika mayat itu lelaki, doanya adalah seperti berikut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika mayat perempuan, kita tukarkan ganti nama hu ini kepada ha. Jika perempuannya, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosanya, limpahkanlah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia, maafkanlah segala kesalahannya. Itu pada takbir yang ketiga. Selepas doa tersebut, kita angkat lagi takbir untuk takbir yang keempat. Allahu Akbar. Okay. Untuk takbir yang keempat ini, kita ada satu lagi doa. Tapi kalau kita tidak mau membaca doa pun, boleh juga. Tapi sebaik-baiknya kita bacalah doa semasa takbir yang keempat ini. Bagaimanakah doanya? Kita lihat, ya. Okey, ini doa untuk kita baca semasa takbir yang keempat. Okey, baik. Doanya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sekiranya mayat itu perempuan, kita tukarkan ganti nama hu ini menjadi ha. Okay, contohnya, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau hampakan kami daripada mendapat pahala solatkannya, dan janganlah engkau sesatkan kami sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan si mati. Itulah doa yang kita baca semasa takbir yang keempat. Okey, baik. Walau bagaimanapun sekiranya pada takbir yang keempat, kalau kita nak berdiam diri saja pun boleh, ya. Dan selepas kita baca doa tadi, maka kita memberi salam. Yang terakhir ialah memberi salam. Sama seperti kita beri salam ketika solat biasa, solat fardu, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Pandang berpaling ke kanan, dan Assalamualaikum warahmatullahi berpaling ke kiri. Maka selesailah solat kita, solat jenazah tadi, ya. Dan perlu ingat, ya, solat jenazah ini tidak ada rukuk dan tidak ada sujud, dia hanya berdiri saja, ya, 4 takbir. Okey, yang terakhir ialah hikmah solat jenazah, ya. Apakah hikmah atau kebaikan kita menunaikan solat jenazah ini? Okey, murid-murid sekalian, di sini ada 3, ya. Sebenarnya banyak, tapi Ustaz yang dapat Ustaz sampaikan di sini ada 3 saja hikmah solat jenazah, iaitu yang pertama ialah menunjukkan rasa simpati kepada keluarga. Maksudnya apabila kita menunaikan solat jenazah ini, ia adalah sebagai tanda simpati kita kepada keluarga si mati, sebagai tanda takziah kepada mereka di atas kehilangan orang yang tersayang. Yang kedua, menunjukkan kerjasama dan perpaduan, ya. Maksudnya di sini, bila kita menunaikan solat jenazah secara berjemaah ini,
ia adalah lambang kepada kerjasama dan perpaduan di kawasan tersebut atau di kampung tersebut atau di taman tersebut di kalangan jiran-jiran dan umat Islam kerana bekerjasama untuk menguruskan jenazah tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah sentiasa memperingati mati. Ini adalah sangat penting ya. Sangat penting dengan apabila kita menunaikan solat jenazah sekurang-kurangnya dapat melahirkan keinsafan dalam diri kita bahawa suatu masa nanti kita juga akan menerima nasib seperti jenazah tersebut, iaitu kematian. Sebagaimana firman Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ataupun setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Jadi dengan solat jenazah ini sekurang-kurangnya dapat menginsafkan diri kita bahawa kematian akan datang kepada kita. Cuma kita tidak tahu bila dan bagaimanakah cara kematian kita. Apa yang penting, kita teruskan berdoa supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, iaitu mati dalam kebaikan. Okay, baik. Saya rasa setakat ini dulu penjelasan tentang solat jenazah untuk program Kembas dari solat siri 2 ini. Murid-murid anak-anak tahap 2 yang dikasihi sekalian, semoga apa yang telah Ustaz sampaikan sebentar tadi berkaitan dengan solat jenazah dan juga hikmah solat jenazah sedikit sebanyak memberikan manfaat dan juga pengetahuan kepada kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah, jika ada berlaku kematian di kalangan keluarga kita. Semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi dapat kamu fahami dan memberi manfaat kepada kita semua. Saya rasa setakat ini dulu program KBS siri 2 2021 SK Session 18 Shah Alam untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada lain masa dan kesempatan. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ustaz akan tunjukkan kepada murid-murid semua latihan amali bagaimana solat jenazah dilakukan. Pada kebiasaannya solat jenazah akan dilakukan secara berjemaah dan bacaannya adalah secara individu dengan bacaan yang perlahan. Namun begitu, untuk latihan amali ini Ustaz akan membaca dengan bacaan yang kuat sebagai panduan murid-murid semua. Dan kita anggaplah mayat yang ada di hadapan Ustaz ini adalah mayat lelaki dewasa. Jika sudah bersedia, mari kita saksikan. Salli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada kebiasaannya, selepas selesai solat, imam akan membaca doa khas untuk jenazah. Bagaimana solat jenazah yang kamu saksikan tadi? Mudah bukan untuk melaksanakannya? Semoga dengan video tayangan amal solat jenazah ini menjadi panduan kepada kita semua. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kasmuri. Maka selesailah kedua-dua slot ini.
Jangan lupa untuk klik link kuis dalam description di bawah mengikut tahun masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih semua atas kerjasama. Maka tamatlah kem Bestari Solat bagi sesi 2 2021 tahun ini. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.